Nama dan gelaran. Nama sebenar Imam Al-Ghazali ialah Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Beliau lebih dikenali dengan panggilan Al-Ghazali, iaitu nisbah kepada kampung tempat kelahirannya, iaitu Ghazalah yang terletak di pinggir bandar Tusi di dalam wilayah Khurasan, Parsi, Iran. Panggilan tersebut dinisbahkan kepada bapanya, seorang tukang tenun kain bulu yang dalam bahasa Arabnya dikatakan Al-Ghazzal. Imam Al-Ghazali juga digelar Abu Hamid yang bererti bapa kepada Hamid, iaitu dinisbahkan kepada anaknya. Beliau juga digelar Hujjatun Islam, iaitu suatu gelaran penghormatan yang diberikan kepadanya kerana kejituan dan kekuatan hujahnya di dalam membela agama Islam. Tarikh dan tempat lahir. Beliau lahir pada tahun 1058 Masihi atau 490 Hijri, Ghazalah, Tabran, Tus, Khurasan, Empire Saljuk, Parsi iaitu Iran. Tempat dan tarikh wafat. Imam Al-Ghazali meninggal dunia yang fana di Tusi pada hari Isnin, 14 Jamadil Akhir tahun 505 Hijri bersamaan 19 Disember 1111 Masihi. Kisah Imam Ghazali berguru pada tukang kasut. Pada awalnya, Imam Ghazali hanyalah ulama biasa, iaitu sebagai imam masjid. Ia sangat rajin menjadi imam salat berjemaah 5 waktu bersama-sama dengan masyarakat di sekitarnya. Tapi anehnya, saudaranya yang bernama Imam Ahmad tidak mahu ikut berjemaah bersama Imam Ghazali. Bahkan ia bersikap acuh kepadanya. Hal inilah yang membuat Imam Ghazali merasa jengkel kepada saudaranya. Imam Ghazali sebenarnya telah mengadukan sikap saudaranya itu kepada ibunya agar sang ibu mahu menasihatinya. Ibu memberi nasihat kepada Ahmad agar dia mahu berjemaah di masjid bersama masyarakat sekitar. Pada saat Imam Ghazali menjadi imam, tiba-tiba saudaranya melihat bahawa baju yang dipakai Imam Ghazali penuh dengan lumuran darah. Kerana itulah beliau akhirnya memisahkan diri, iaitu mufarraqah, tidak mahu solat berjemaah bersama-sama yang lain. Mengetahui sikap saudarinya itu, Imam Ghazali menjadi bingung. Dia tidak mengerti mengapa saudaranya itu betul-betul tidak mahu solat berjemaah dengannya. Dengan hati yang penuh pertanyaan, akhirnya Imam Ghazali memberikan diri untuk bertanya, "Mengapa engkau bersikap acuh ketika aku menjadi imam solat?" Saudaranya menjawab, "Bagaimana saya harus berjemaah dengan seorang yang bajunya berlumuran darah?" Mendengar jawapan tersebut, Imam Ghazali sangat terkejut. Ia menyadari bahawa waktu itu dirinya kurang bisa khusyuk dalam solatnya kerana memikirkan masalah yang diajukan seseorang kepadanya, yakni masalah darah wanita. Kerana masalah tersebut belum ditemukan jawapannya, maka fikiran Imam Ghazali menjadi kalut hingga mengakibatkan solatnya tidak khusyuk. Seketika itu, Imam Ghazali baru menyadari bahawa saudaranya ternyata bukan orang sembarangan. Maka dengan rasa hormat, dia pun bertanya, "Wahai saudaraku, dari mana engkau memperoleh ilmu yang seperti itu?" Jawab Ahmad, "Ketahuilah, wahai saudaraku, aku belajar dari seorang guru yang pekerjaannya sehari-hari menjadi tukang sol sepatu. Kalau begitu, tolong kiranya engkau sudi menunjukkan padaku guru tersebut," pinta Imam Ghazali. Imam Ahmad pun akhirnya berkenan mengantarkan Imam Ghazali menemui orang yang dimaksudkan. Setelah dipertemukan, Imam Ghazali pun menyatakan keinginan untuk menimba ilmu dari orang tersebut. Tapi waktu itu, tukang sol sepatu malah balik berkata kepada Imam Ghazali, "Fikirkanlah terlebih dahulu, jangan-jangan engkau nanti tidak akan mampu melaksanakan perintahku."
InsyaAllah saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti apapun yang Tuan Guru kehendaki, jawab Imam Ghazali. Sebelum aku mengajarkan ilmu kepadamu, tolong kau bersihkan lebih dahulu lantai tempat kerjaku ini agar enak dipandang mata. Demikian kata sang guru. Imam Ghazali pun segera mencari sapu untuk melaksanakan perintah sang guru. Tapi sang guru menyuruh menyapu lantai itu dengan tangannya. Maka Imam Ghazali menyapu dengan tangannya. Kemudian ketika melanjutkan penyapu, beliau melihat banyak kotoran yang berserakan di lantai tersebut. Sang guru berkata, sapulah kotoran itu. Ketika Imam Ghazali hendak melepaskan bajunya, sang guru berkata, sapulah lantai itu dengan baju yang engkau pakai. Ketika Imam Ghazali dengan senang hati hendak menyapunya, sang guru kemudian melarangnya dan menyuruh pulang ke rumahnya. Nah, sekarang pulanglah engkau. Begitu perintahnya. Imam Ghazali tak menyangka sama sekali. Dia menyangka hari itu akan mendapatkan bimbingan untuk mempelajari sesuatu. Namun, apa yang diperkirakan ini meleset. Kerana itu, dia pun segera berfikir, mungkin saja hari itu sang guru sudah lelah kerana bekerja seharian, sehingga beliau tak mengajarkan ilmu kepadanya akan diberikan pada kesempatan lain. Imam Ghazali pun pulang sesuai perintah guru tanpa memperoleh sedikit pun pelajaran darinya. Akan tetapi, sampai di rumah, Imam Ghazali merasakan bahawa dalam hatinya ada sebuah pergolakan, sehingga menimbulkan perubahan besar dalam diri beliau. Kerjaya. Selepas kewafatan gurunya, Al-Ghazali mengembara pula ke Al-Askar, Baghdad dan bertemu dengan menteri yang bernama Nizam Al-Mulk, iaitu seorang pembesar keturunan Bani Saljuk yang amat mengambil berat tentang kegiatan intelektual. Kehebatannya dalam bidang ilmu pengetahuan menyebabkan Menteri Nizam Al-Mulk melantiknya sebagai profesor di Universiti Nizamiyah pada tahun 484 Hijri. Tugas sebagai profesor telah melibatkan beliau secara langsung dalam bidang pengajaran. Menurut Ibnu Al-Arabi, yakni 543 Hijri bersamaan 1148 Masihi, kuliah yang disampaikan oleh beliau dihadiri sehingga 400 orang pelajar, termasuklah dari kalangan pembesar-pembesar kerajaan pada ketika itu. Selepas 4 tahun memegang jawatan sebagai profesor di Universiti Nizamiyah, beliau kemudiannya meninggalkan kota Baghdad untuk mengasingkan diri dan beruzlah di Damsyik, Syria. Selepas mengasingkan diri dengan begitu lama, beliau kemudiannya kembali mengajar di Universiti Nizamiyah pada tahun 490 Hijri di atas permintaan Sultan. Setelah beberapa tahun kembali mengajar di sana, Al-Ghazali mengambil keputusan untuk kembali ke kampung halamannya di Tus dan mendirikan sebuah madrasah untuk mengajar dan mendidik serta mengamalkan acara hidup sufi sehingga ke akhir hidupnya pada hari Jumaat 14 Jamadil Akhir 505 Hijri bersamaan 19 Disember 1111 Masihi. Ketika umurnya 55 tahun, jenazah beliau dikebumikan bersebelahan dengan makam syair besar yang terkenal, iaitu Firdausi. Sumbangan. Al-Ghazali adalah orang pertama yang mengklasifikasikan semula ilmu falsafah kepada 6 bahagian, iaitu matematik, mantik, fizik, ketuhanan, siasah dan akhlak. Kitab Al-Ma'riful Akaliyah, iaitu ilmu pengetahuan yang rasional, memaparkan tentang hakikat kewujudan ilmu-ilmu yang rasional serta tujuan penghasilannya. Pengajaran. Ulama dahulu walaupun bertaraf mujtahid masih mencari guru untuk membimbing rohani mereka sebagaimana Imam Ghazali dengan syekhnya Ali Al-Farmazi yang seorang tukang kasut. Imam Syafi'i pula dengan Asy-Syaiban, seorang pengamal kambing. Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Mu'im dengan Ma'ruf Al-Qurki. Kita pernah terfikir tuan-puan, guru rohani iaitu guru dengan penyucian jiwa atau nafsu. Mereka seorang tukang kasut dan pengamal kambing. Nampak hina pekerjaan mereka, tetapi rohani mereka, siapa yang tahu? Siapa tahu dia kasih Allah? Al-Awliya Wali. Fikir-fikirkanlah.
Oleh kerana rohani mereka terhijab dengan ilmu yang dipelajari, ilmu secara akal, maka mereka berkata, kitab-kitab dan ilmu-ilmu Imam Al-Ghazali terlalu dalam dan boleh memeningkan masyarakat sehingga terlupa bahawa diriku tiada berilmu, ataupun aku belum sampai tahap ilmu Imam Al-Ghazali. Ketahuilah bahawa, berkata Al-Imam Ghazali selepas berguru dengan Syekh Ali Al-Farmadi, aku menyeberangi lautan fiqh, aku sampai ke seberang. Aku menyelami lautan tauhid, aku sampai ke seberang. Aku menyeberangi lautan falsafah, aku sampai ke seberangnya. Tetapi apabila aku menyeberangi lautan tasawuf, aku tenggelam dan lautannya tanpa penghujung.